Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bilisan ila yaumiddin, amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia dan hidayahnya kita dipertemukan lagi dalam majlis ilmu, majlis yang penuh barakah. Semoga kita sama-sama dapat manfaat daripada apa yang akan dikongsikan bersama, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, kita menyambung pengajian berkitab menggunakan kitab wasiat Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Dan kalau ikut rekod saya ni, kita berhenti pada muka surat ke-41, perenggan yang paling bawah. Betul Ji? Betul? Alhamdulillah. Jadi muka surat 41 ni ialah tentang susulan ataupun kisah yang terakhir Imam Ibnu Qudamah. Dia meletakkan tentang bertafakur, iaitu satu amalan kamu boleh gunakan akal fikiran kamu untuk beramal kepada Allah, memikirkan tentang diri kita sendiri, memikirkan tentang kebesaran Allah, memikirkan tentang nikmat-nikmat Allah. Itu namanya bertafakur. Sebelum ni kita telah bincangkan bertafakur ini. Imam Ibnu Qudamah menyatakan untuk diri sendiri ada dua perkara. Pertama, kenapa manusia boleh malu untuk melakukan dosa di hadapan manusia lain, tetapi tidak malu untuk melakukan dosa di belakang manusia. Sedangkan Allah itu lihat, sedangkan malaikat itu wujud, sedangkan kitab amalan kamu sedang dicatat, dan akhirnya kitab amalan kamu akan dibentangkan di hadapan Allah nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, Imam Ibnu Qudamah menyatakan kenapa kita ini diberikan rahmat daripada Allah, iaitu tangan, mata dan mulut. Rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan dengan cara yang salah. Sebab kita lupa segala nikmat Allah, seluruh anggota badan kamu akan bercakap-cakap di hadapan Allah di hari akhirat kelak untuk menceritakan apa yang telah kamu kerjakan. Kemudian yang ketiga, Imam Ibnu Qudamah kongsikan satu nasihat tentang Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham dia tinggalkan 5 nasihat, dan Ibrahim bin Adham mengatakan kalau kamu boleh ikut 5 nasihat ini, kamu lakukanlah dosa, kamu lakukanlah maksiat, Allah tidak akan azab kamu dan kamu akan selamat. Iaitu perkara yang pertama, sekiranya kamu nak makan, jangan makan makanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu jumpa makanan yang mana makan itu datangnya bukan daripada Allah, kamu boleh lakukan maksiat. Yang kedua, sekiranya kamu nak lakukan maksiat, kamu cari satu tempat yang bukan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tak jumpa sekalipun, walaupun planet Marikh, planet itu pun Allah yang punya. Yang ketiga, kalau kamu nak lakukan maksiat boleh, asalkan kamu lakukan maksiat yang mana Allah takkan nampak kamu. Kamu bersembunyi di sana dan kamu yakin Allah tak nampak, kamu lakukanlah maksiat di situ, Allah tidak akan mengazab kamu. Yang keempat, kalau kamu nak lakukan maksiat boleh, asalkan kamu boleh berbincang dengan malaikat maut ketika mana malaikat nak cabut nyawa kamu. Bagi tahu malaikat, relax dulu, kita mengetih dulu. Kalau malaikat kata boleh, kita mengetih dulu, kamu lakukan maksiat, tidak ada masalah. Dan yang kelima, sekiranya kamu boleh berbincang dengan malaikat Zabaniyah yang akan mengheret kamu di dalam neraka nanti, dan kamu yakin malaikat Zabaniyah akan mengikuti kata-kata kamu, kamu lakukanlah maksiat, Allah tidak akan mengazab kamu dan kamu akan selamat. Itu 5 nasihat. Dan pada malam ni kita sambung nasihat yang terakhir sebelum kita masuk bab yang baru, iaitu tentang amanah. Jadi pada yang ada kitab, buka muka surat 41, perenggan yang terakhir. Wa qala al-musannifu rahimahullah, berkata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam wasiatnya pada bab bertafakur, muka surat 41, perenggan yang terakhir.
Seorang pegawai Umar bin Abdul Aziz mengadu masalahnya kepada beliau. Lalu Umar bin Abdul Aziz mengutuskan sepucuk surat kepadanya. Wahai saudaraku, ingatlah tentang ahli neraka yang tidak dapat tidur di dalamnya, sedangkan azab neraka itu kekal. Awaslah kamu daripada apa sahaja yang memalingkan kamu daripada Allah dan membawa ke neraka sehingga ia menjadi kesudahan hidupmu dan hilanglah segala harapanmu. Sebaik saja dia membaca isi kandungan surat tersebut, dia terus bermusafir menemui Umar bin Abdul Aziz. Lantas Umar bertanya kepadanya, kenapa kamu ke sini? Jawabnya, hatiku luluh apabila membaca surat Tuan. Aku tidak akan bekerja lagi untuk Tuan ataupun sesiapa sahaja selepas ini. Kisah ini di antaranya penghayatan yang terbaik. Umar Abdul Aziz seorang khalifah dan dia banyak pegawai, banyak gubernur, banyak orang-orang di bawah yang bekerja dengan dia. Jadi Umar Abdul Aziz ketika menjadi khalifah, ada seorang pegawai, dia tulis surat kepada Umar Abdul Aziz, dia merungut tentang kerja dia. Wahai Amirul Mukminin, nak buat kerja ni payah, duit tak cukup, peralatan tak cukup, orang tak nak dengar cakap, macam-macam dia buat. Maksudnya dia mengeluh tentang pekerjaan yang dia sedang lakukan. Bila Umar Abdul Aziz baca surat tersebut, Umar Abdul balas balik surat tu. Dan apabila dibalas, pekerja tersebut baca surat, terus letak jawatan. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, aku letak jawatan dan aku takkan bekerja dengan sesiapa dah. Kita berfikir, agak-agak apa isi kandungan surat tu tuan-tuan, sampaikan pekerja ni boleh berhenti. Kalau kita tahulah apa isi kandungan surat tersebut, kalaulah ada di hadapan saya ni sebagai majikan, cantik, tulis surat dekat pekerja, berhenti terus dia, tak payah susah nak suruh dia berhenti, pakai surat je dia boleh berhenti. Apa kandungan sebenarnya? Ada 4 kandungan yang berada di dalam surat tersebut. Kandungan pertama, Kandungan pertama, Umar Abdul Aziz, dia mengatakan, wahai pekerjaku, kamu ingatlah tentang ahli neraka yang tak boleh tidur duduk di dalam neraka tersebut. Jadi bagikan peringatan. Kenapa disebutkan tentang ahli neraka? Sebab dia nak bagi tahu tugasan yang kamu ambil ni, tugasan yang aku bagi pada kamu, jawatan yang kamu pegang ini adalah jawatan yang kamu kena laksanakan sama ada susah ataupun senang. Ingat, kalau kamu gagal, kamu akan duduk dalam neraka Allah dan kamu akan tidak dikasihani oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan jawatan. Yang kedua, dia mengatakan, wahai pekerjaku, kamu ingat di dalam neraka nanti azab Allah itu akan kekal dan akan berpanjang selama-lamanya. Disebabkan apa? Amanah yang kamu terima, jawatan yang kamu dapat, macam-macam alasan kamu bagi, jawatan tetap jawatan, amanah tetap amanah. Jangan kamu membagi pelbagai alasan untuk mengelak amanah tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, Imam Ibnu Qudamah menyatakan, berjagalah kamu wahai pekerjaku daripada perkara yang akan memalingkan Allah daripada kamu. Maksudnya, kamu merungut tentang perkara ini, kamu tak nak melakukan perkara ini, sedangkan kamu dah bersetuju, sedangkan kamu pegang jawatan tersebut, ingat kamu gagal, kamu akan datangkan kemurkaan Allah. Dan apabila datangnya kemurkaan Allah, yang keempat, Imam Ibnu Qudamah menyatakan, kemurkaan Allah akan membawa bencana ketika mana kamu hidup di atas muka bumi dan juga di hari akhirat. Disebabkan apa? Jawatan tersebut. Kita kalau kita balas dekat pekerja, kita kata, okey, nanti aku tambah duit peruntukan, barang apa tak cukup nanti aku beli. Betul tak? Tapi Umar Abdul Aziz bagi tahu, segala jawatan yang kamu pegang, kamu kena laksanakan, susah ataupun tidak, itu ujian daripada Allah. Tapi kalau kamu dapat jawatan, kamu dah diberikan satu tanggungjawab, kamu merungut, macam-macam kamu komplain, macam-macam tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh, ingat, majikan tidak akan dipersalahkan. Sebab kalau kita baca nanti dalam bab amanah, seorang hamba akan bertanggungjawab terhadap apa yang terjadi pada majikan dia. Maksudnya kamu jangan merungut. Itu ujian daripada Allah. Setiap kali kamu merungut, kamu akan memalingkan wajah Allah terhadap kamu. Kalau kita fikir tuan-tuan, kenapa dinasihatkan begini? Sebab amanah tu berat.
Macam mana kita nak tahu tentang amanah? Kita masuk bab yang baru yang mana Imam Ibnu Qudamah nyatakan tentang amanah, iaitu sebenarnya amanah yang manusia pegang tidak mampu dipikul oleh langit, tidak mampu dipikul oleh bumi, tidak mampu dipikul oleh gunung ganang. Makhluk Allah punya besar pun tak mampu, tapi manusia memegang. Ini kita akan jelaskan pada bab yang baru. Jadi yang bab yang terakhir, apa yang kita renungkan ialah nasihat tentang amanah. Dia bagi nasihat cantik je tuan-tuan. Dia tak bagi tahu macam mana nak selesaikan masa tersebut. Dia tak kata nak bagi bajet. Dia tak bagi tahu nak beli equipment. Dia tak bagi. Dia bagi nasihat, dia pujuk dan akhirnya dia tahu berhenti terus. Sebab apa? Dia berhenti sebab amanah. Dia tahu perkara ini susah. Jadi kita masuk bab yang baru, iaitu pada muka surat yang seterusnya tentang tanggungjawab dan akibat. Inilah keseluruhan Imam Ibnu Qudamah jelaskan tentang tanggungjawab dan akibat. Dia nak bawa kepada peristiwa yang sebelum ini tentang Umar Abdul Aziz dan dijelaskan pada bab yang baru tentang tanggungjawab dan akibat. Kita masuk pada muka surat yang baru. Baik. Muka surat ini satu lagi wasiat tentang amanah dan tanggungjawab. Kenapa saya kata amanah ni berat? Allah yang nyatakan dalam Al-Quran, bukan saya kata. Allah yang nyatakan. Kita bacakan pada muka surat seterusnya, tanggungjawab dan akibat. Ketahuilah wahai saudaraku, bahawa bahaya itu sangat besar. Perintah itu sangat mulia. Sesungguhnya kita diamanahkan dengan tugas yang tidak mampu dilakukan oleh gunung ganang yang tinggi, bumi yang terbentang luas, langit yang menjulang, dan lautan yang luas. Kita memikul tugas yang takut dipikul oleh langit, bumi, dan gunung ganang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab ayat ke-72. فَأَبَيْنَا أَيَّحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَامَلَهَا الْإِنسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. Maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya, kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya. Dan pada ketika itu manusia dengan persediaan yang ada padanya sanggup memikulnya. Ingatlah, sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. Surah Al-Ahzab ayat ke-72. Inilah dalil yang mengatakan amanah yang manusia pegang, langit pun tak nak, bumi pun tak nak, gunung ganang pun tak nak. Sebab kalau kita lihat balik dalam surah Al-Ahzab tadi, Allah berfirman, Inna aratnal amanah ila samawati wal ard wal jibal. Sesungguhnya Allah telah tawarkan amanah ini kepada langit, langit menolaknya. Kemudian Allah tawarkan kepada bumi yang kita duduk, bumi juga menolaknya. Dan amanah itu diberikan kepada gunung ganang yang paling besar di atas muka bumi, gunung ganang juga menolaknya. Dan apabila amanah ini diserahkan kepada manusia, manusia menerimanya. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 72, sesungguhnya manusia ini manusia yang bodoh, suka melakukan kezaliman. Makhluk Allah yang besar pun tak nak. Tu langit punya besar, langit tak nak. Bumi yang kita duduk punya lah besar, bumi pun tak nak. Gunung pun tak nak. Tapi manusia, seselemah makhluk, menerima amanah tersebut. Sebab itu Allah nyatakan manusia ini manusia yang bodoh. Dan kalau kita lihat dalam surah Al-Ahzab ayat 72, kita ambil dalam sebuah tafsir Ibnu Katsir. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan tentang ayat ini, yang mana Allah berfirman kepada Nabi Allah Adam AS, wahai Adam, aku telah tawarkan amanah ini kepada langit, langit menolaknya. Kemudian aku tawarkan kepada bumi, bumi juga menolaknya. Dan apabila aku tawarkan kepada gunung, gunung juga menolaknya. Wahai Adam, inginkah kamu memikul amanah ini? Dan dalam tafsir tersebut, Nabi Allah Adam AS berkata kepada Allah, Ya Allah, apakah yang dimaksudkan dengan amanah ini? Kita pun nak tahu juga. Nabi Allah Adam bertanya, sebelum dia terima amanah, dia tanya kepada Allah, Ya Allah, apakah maksud amanah ini? Lalu Allah berfirman, amanah ialah satu tanggungjawab, satu tugasan yang diberikan kepada kamu, dan kalau kamu berjaya laksanakannya,
kamu akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila sesuatu tanggungjawab dan tugasan diberikan kepada kamu, sekiranya kamu gagal, kamu akan ditimpa balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi Allah Adam AS mengatakan, ya Allah, aku terima ya Allah. Nampak macam senang kan? Kita buat, selesai. Kita tak buat, gagal. Takkan semudah itu. Sampaikan langit tak nak. Mesti ada sesuatu perkara yang kita kena kaji. Sebab sampaikan langit sebesar masuk akhlak, Allah pun tidak mahu. Dan kalau kita lihat dalam kitab Imam Al-Qurtubi, dia juga menjelaskan perkara ini. Imam Al-Qurtubi mengatakan ketika mana di penghujung nyawa Nabi Allah Adam AS. Mana Nabi Allah Adam AS nak wafat dah. Di penghujung nyawa Nabi Allah Adam AS, Nabi Allah Adam AS berkata kepada Allah, ya Allah, aku pulangkan semula. Aku pulangkan semula amanah ini kepada makhluk-makhluk lain. Dan tidak ada satu makhluk pun yang mau menerimanya. Dan akhirnya Nabi Allah Adam AS terpaksa serahkan kepada siapa? Anak, cucu, cicitnya. Sampailah kita pada malam ni. Kitalah yang memegangnya. Dan amanah ini semakin lama semakin membesar. Amanah semakin lama semakin membesar. Dia selari dengan umur manusia. Panjang umur manusia, besarlah amanah kamu. Lebih-lebih lagi orang yang memegang jawatan. Sebab itu kalau kita lihat dalam beberapa kitab, dia mengatakan amanah ini bermula Aqil Balil. Aqil Balil, amanah ini bermula dengan siapa? Dengan sahabat-sahabat kita, dengan ibu bapa kita. Bila dah meningkat dewasa, bila kita bekerja, bertambah amanah kepada majikan, bertambah amanah kepada pendapatan. Bila dah bekerja, masuk pula berkahwin, bertambah lagi amanah kepada isteri, amanah kepada ahli keluarga. Bertambah lagi bila dah tua, amanah kepada cucu cicit. Dan amanah ini semakin lama semakin bertambah, dia tak kurang. Dan bertambah apabila manusia itu memegang jawatan. Jawatan itu pertambahan daripada amanah yang ada. Amanah yang ada pun tak selesai. Tapi kita suka kan? Nanti kita jelaskan apa maksudnya amanah yang ingin dinyatakan. Baik, tuan-tuan dan puan Allah. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la imana liman la amanah, wala dina liman la ahdalahu. Tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama seseorang yang tidak kotakan janji. Asal janji, dia buat tak tahu dia je, padahal ada janji macam-macam ni. Nanti kita jelaskan. Jadi Rasulullah bagi tahu antara amanah dengan janji. Orang yang tak amanah tidak sempurna imannya. Orang yang tak selesaikan janji tidak sempurna agamanya. Dan kalau kita lihat lagi, di antaranya satu contoh yang terbaiklah, iaitu tentang Hammad bin Salamah. Tuan-tuan ingat nama ni. Jadi tuan-tuan cari dekat Google Hammad bin Salamah. Hammad bin Salamah ni orang yang terkenal, orang yang soleh, orang yang bertanggungjawab, orang yang jujur, orang yang amanah. Memang orang terkenal pun. Dalam satu riwayat, Hammad bin Salamah ni, dalam macam kita berjemaah ni, kita berjemaah dalam surau At-Taqwa ni, Hammad bin Salamah ni terkenal. Jadi ada seorang hamba Allah yang kaya ni bagi duit kepada Hammad bin Salamah. Dia kata, wahai Hammad, kamu ambil duit ni, kamu berikan kepada orang yang susah, orang yang miskin, orang yang fakir. Samalah kita, ada jemaah bagi dekat pengurusi, ambil duit ni, bantu orang. Agak-agak pengurusi ambil, kita ambil. Mesti ambil. Kalau kita pun kita ambil, apa susah sangat nak bagi kan? Tapi Hammad bin Salamah mengatakan, aku tak nak ambil duit ni. Kau bagi pada orang lain, suruh orang lain buat. Jadi orang ni memujuk, dia kata, wahai Hammad, engkau seorang je yang jujur. Engkau seorang je yang hebat. Engkau seorang je yang kenal orang. Tolonglah. Hammad mengatakan, aku tak nak kau ambil duit ni, kau bagi orang lain. Kalau nak suruh orang buat, bagi orang lain buat. Jangan suruh aku buat. Dia pujuk lagi, wahai Hammad, kalau kau tak nak buat, kau ambil duit ni, kau nak pakai pun tak apa. Hammad kata, aku tak nak. Bila dipujuk-pujuk, Hammad menerangkan. Dia katakan, wahai Fulan bin si Fulan, kenapa aku tak nak ambil kerja ni? Hammad bin Salamah mengatakan, kalau aku ambil dan aku serahkan kepada orang yang susah dapat, orang yang fakir dapat, orang yang miskin dapat, semua dapat, sampai habis duit tersebut. Hammad bin Salamah mengatakan, walaupun aku telah selesaikan tanggungjawab tersebut dan aku dah bagi pada orang yang layak, pasti ada suara yang tidak berpuas hati. Orang yang tak puas hati ini akan berhujah dengan aku di hari akhirat kelak. Sebab Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 31, yang makna manusia akan berhujah di hadapan Allah terhadap apa perkara yang kamu tak puas hati di atas muka bumi. Kita akan berhujah ni.
Maksudnya hamba bisa mengatakan, aku dah selesai dah kerjaku, tapi disebabkan amanah tersebut ada orang tak puas hati, dia akan berhujah di depan Allah. Menyusahkan. Jadi katakan lebih baik kau ambil ni, kau bagi pada orang lain. Tuan-tuan, kita tak sampai macam tu. Kita ambil apa susah, jadi kita bagi je lah. Dah selesai, habis duit selesai. Bukan habis duit selesai. Malah kamu akan menimbulkan ketidakadilan. Kamu akan timbulkan perasaan cemburu. Kamu akan timbulkan perasaan tidak puas hati. Jadi perkara ini Ahmad mengatakan, kita akan berbalah di hari akhirat kelak. Kan payah namanya. Jadi tuan-tuan, untuk mata Allah, saya kongsikan pada jemaah, amanah ni ada 6. Kita semua ni duduk dalam surau ni, kita memegang 6 amanah. Dan tidak ada orang terkecuali, termasuklah saya. Mana dapat 6 amanah ini? 6 amanah ni saya dapat daripada teks khutbah Jumaat yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Negeri Sabah. Dalam teks khutbah tadi mengatakan ada 6 amanah yang manusia pegang dan tidak ada orang pun terkecuali. Semua kita memegang 6 perkara tersebut. Dan sekiranya satu kamu gagal, kita akan berhujah di hadapan Allah terhadap apa yang kamu tak dapat tunaikan. Sebab itu bila kita tahu ke-6 ni tuan-tuan, silap-silap ada malam ni letak jawatan AJK pula. Kita tengok dan lihat, adakah kita yang dimaksudkan dalam 6 perkara tersebut. Baik, yang pertama, amanah antara kita ke semua ni, amanah yang pertama ialah amanah antara kita dengan Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat ke-27, Ya ayyuhallazina amanu la tahunullaha wa rasula wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan jangan kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepada kamu, sedangkan kamu mengetahui antara kita dengan Allah ada amanah yang kita kena laksanakan. Antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada amanah yang kita kena laksanakan. Antara kita dengan Allah, apakah amanah dia tuan-tuan? Antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, amanahnya ialah amal ibadat kita. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk kita beribadah kepadanya. Jadi Allah tugaskan kamu, Allah jadikan kamu, Allah turunkan kamu ke muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Itu amanah yang paling penting. Kamu gagal, kamu khianat, yang pertama ini, amanah lain tak payah cerita dah. Tak payah cerita dah. Amanah yang pertama antara kita dengan Allah, kalau gagal, kamu tak payah cerita tentang amanah-amanah yang lain. Itu yang pertama, antara kita dengan Allah. Antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amanah dia? Dia ada banyak, saya kongsikan beberapa yang sempat saja. Yang pertama, antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah amanah yang pertama, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Rasulullah bersabda, tidak sempurna iman kalian sehinggalah kalian menjadikan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling kalian cintai, melebihi ibu bapa kamu, melebihi adik-beradik kamu, melebihi orang di sekeliling kamu. Kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu amanah, dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tanda keimanan. Tak sempurna iman kita kalau kamu tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, insya-Allah dalam surah ni kita ada amanah dengan Allah, kita dah selesaikan. Kita ada amanah dengan Rasulullah juga, kita dah selesaikan. Itu amanah yang pertama. Amanah yang kedua. Amanah yang kedua ialah amanah dalam urusan jual beli. Kita ni semua terlibat dalam jual beli. Dalam jual beli ada dua amanah yang kita kena jaga. Pertama ialah amanah tentang hutang. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 283, sekiranya kamu dalam sesuatu urusan, dalam satu perjalanan dan kamu ingin mendapatkan bantuan iaitu hutang, dibenarkan dengan cara cari seorang penulis. Cari seorang penulis. Walam tajidu katiban farihanum maqbudah. Mencari seorang penulis untuk menuliskan hutang kamu. Berapa jumlah hutang, berapa pinjam, bila nak bayar. Sekiranya tidak dapat seorang penulis untuk menulis hutang tersebut, berikan bagang cagaran ni. Cagaran telefon. Aku letak telefon aku. Seandainya aku tak bayar, kau ambil lah dia.
Allah nyatakan dalam Quran, pertama cari penulis, yang kedua barang cagaran. Sekiranya penulis pun tidak ada, sekiranya barang cagaran pun tidak ada, lalu diberikan pinjaman itu di atas dasar kepercayaan, itu adalah amanah. Kamu tak bayar balik, kamu khianat. Amanah yang kedua, iaitu amanah dalam hutang. Hutang di atas muka bumi kita akan selamat, tetapi di hari akhirat orang yang kita berhutang dia akan berhujah di depan Allah. Ya Allah, ni bulan bezi bulan bayar hutang tak bayar lagi. Kita akan berhujah. Allah berfirman dah dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 31, manusia akan berhujah. Kita akan berhujah dan kita akan kalah, sebab dalam perhujahan tersebut kita akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan selamat atas muka bumi, tapi di hari akhirat kamu tidak akan selamat. Sebab itu kalau tuan-tuan mati Allah, ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Abu Umamah. Abu Umamah, dia duduk dalam satu solat berjemaah di masjid. Bila solat tu habis, sahabat dah bersurai, Abu Umamah masih ada dalam masjid. Dia tak keluar-keluar. Sampailah solat yang seterusnya, sahabat datang, penuhkan masjid. Bila bersurai, Abu Umamah masih ada solat yang kedua. Masuk solat yang ketiga pun sama, dah bersurai, Abu Umamah masih ada dalam masjid. Jadi Rasulullah tanya, wahai Abu Umamah, kenapa kau tak keluar-keluar pada masjid ni? Kenapa kau berkena demikian? Lalu Abu Umamah mengatakan, ya Rasulullah, aku ni susah hati ya Rasulullah, ni hutang banyak. Kalau aku keluar pintu tu, aku kena tangkap. Kalau aku keluar pintu ni, confirm kena belasah. Kalau aku keluar pintu sana, tak tahu apa jadi pada aku ya Rasulullah. Ni hati ni susah ya Rasulullah, hutang banyak, tak boleh nak selesai ya Rasulullah. Dah cuba macam-macam cara, tak boleh selesai. Lalu Rasulullah berkata kepada Abu Umamah, wahai Umamah, aku ajarkan kepada kamu satu doa. Kamu baca doa pada waktu pagi dan petang, Allah akan menolong kamu. Pertama, Allah akan hilangkan kegusaran. Yang kedua, Allah tolong bayar hutang tersebut. Lalu Abu Umar mengatakan, ya Rasulullah, ajarlah ya Rasulullah. Doa tadi Tok Imam kita baca, kalau tuan-tuan perasan. Tok Imam kita baca tadi. Apa doa dia? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal buh, wa a'udzubika minal ghalabatad daini wa qahri rijal. Doa itu yang diajar oleh Rasulullah kepada Abu Umamah, dan Abu Umamah mengatakan dalam riwayat tersebut, dia kata, hutang aku selesai, dibayar oleh Allah dan hatiku gembira. Siapa yang selesaikan? Allah selesaikan, dengan niat kamu nak bayar balik. Jadi bila Rasulullah ajar kepada kita supaya apa? Rasulullah kata, jangan kamu bertengkar di hari akhirat nanti. Kalau ada hutang, ngadap hutang tersebut, jangan lari. Niatkan untuk bayarnya, Allah akan bantu. Dan amalkanlah doa tersebut pada waktu pagi dan petang. Kalau boleh, amalkan doa tersebut selepas waktu solat fardu. Sebab kita ni akan terlibat. Selagi mana tak pejam mata ni, melainkan kalau lah hamba Allah tu diberikan kelebihan, memang hidup dalam tak ada hutang, memang hebat hamba Allah tu. Hidup memang tak ada hutang, memang hebat. Tapi kalau ada, ini di antaranya. Ingat, hutang itu adalah amanah. Itu yang pertama. Dalam jual beli, pertama ialah hutang. Kedua, dalam jual beli ialah timbangan dan sukatan. Allah berfirman dalam surah Al-Mutaffifin ayat yang pertama hingga 3, wailul lil mutaffifin, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang dalam timbangan dan sukatan. Siapa yang terlibat? Orang yang berniaga. Orang yang bekerja juga terlibat. Sebab apa? Dia ada 4. Timbangan, sukatan, quality, quantity. Kita berikan perkhidmatan, kita dah nyatakan spesifikasi ni, macam ni. Itu yang kamu tetapkan. Kalau kamu tak ikut, kamu khianat. Kalau pula kamu berniaga, timbangan dengan sukatan itu penting. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita berniaga ni, weighing machine tu dia ada calibration. Setiap tahun kena calibrate balik. Takut mesin tu terosak, takut timbangan tu terkerang, terlebih tak apa. Sebab itu kalau kita gusar perkara ini, Rasulullah ajarkan kepada kita. Sebab kegusaran itu bukan datang sekarang, datang dari dulu. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami tak sengaja ya Rasulullah. Kadang-kadang kami terbagi kurang. Bila sengaja kan saja, tak sengaja, tapi bertanggungjawab di hari akhirat, walaupun kamu tak sengaja. Sebab itu Rasulullah ajarkan kepada sahabat, ya sahabat, sekiranya kamu dalam berurusan jual beli, syaitan itu akan datang. Maka fahsyubu bainakum bisidqah, campurkan jual beli kamu dengan sedekah. Lebihkan timbangan, lebihkan sukatan.
Lebihkan kuantiti, anggap itu sedekah, dan kalau kurang, sedekah itu boleh bantu kamu, dan kalau lebih, kamu dapat pahala sedekah. Fahsyubu bainakum bisidqah. Campurkan jual beli kamu dengan sedekah. Selamat kita. Ini kedekut pahit betul. Ngam-ngam lebih sikit tak boleh. Jadi kita ingat, kita khawatir, kita tak sempurna. Tapi bila datang peringatan ini, Rasulullah kata apa? Kalau kamu tak selesaikan, kita akan berhujah di hari akhirat. Sebab dalam satu riwayat, Rasulullah datang jumpa sahabat di pasar. Sahabat ni jual makanan punyalah banyak. Jadi bila sahabat Rasulullah datang, Rasulullah celup tangan ni dalam guni. Dia celupkan dalam makanan, rupa-rupanya bawah tu adalah makanan yang basah. Di atas tu kering belaka. Rasulullah tanya, wahai sahabat, kenapa yang ini basah? Ya Rasulullah, tadi hujan ya Rasulullah. Dia bagi alasan. Rasulullah mengatakan, kamu khianat. Sebab apa? Dalam timbangan dia akan sauk sekali. Yang basah masuk, yang kering pun masuk, dia bagi orang. Padahal yang basah tu tak boleh jual. Tetapi disebabkan dia khianat, Rasulullah bagi tahu kamu khianat di dalam jual beli, dan ingat, di atas muka bumi kamu akan selamat. Di hari akhirat, siapa yang membeli dengan kamu, yang kamu khianat ni, akan berhujah depan Allah. Ya Allah, dia menyaga tak betul. Kita selamat atas muka bumi, kamu selamat atas muka bumi. Tapi Rasulullah kata, di hari akhirat, kamu takkan selamat. Berapa ramai tuan-tuan kena pula beratus-ratus orang yang beli. Duit untung berkepuk-kepuk. Kamu dapat nikmat yang seketika, tapi kamu dapat azab yang berpanjangan di hari akhirat. Sebab apa? Kamu khianat dengan orang-orang ini. Orang-orang inilah yang akan berhujah di depan Allah. Kita akan berhujah, kita akan berbalah, dan manusia pada ketika itu tidak akan selamat. Kamu tak akan selamat. Itu perkara yang kedua dalam jual beli. Perkara yang ketiga, amanah yang ketiga ialah amanah dalam masyarakat. Kita ni duduk dalam jemaah ni. Kamu duduk dalam berjemaah, kita akan terlibat dengan perkara ni. Melainkan kamu duduk dalam gua seorang-seorang, kamu tak terlibat dengan amanah yang ketiga. Tetapi asalkan kamu duduk dalam bermasyarakat, duduk dalam berjemaah, duduk dengan orang-orang lain, kamu akan terlibat dengan amanah yang ketiga. Amanah dalam masyarakat. Amanah dalam masyarakat ada dua. Pertama, janji. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun, wallazina hum liamanatihim wa ahdihim raun. Beruntunglah orang-orang yang memelihara amanah dan janji-janjinya. Setiap janji yang kamu lafazkan, dia satu amanah. Dan orang yang mendengar janji kamu akan tuntut di hari akhirat kelak sekiranya kamu tak tunaikan di atas muka bumi. Oi, payah tuan-tuan. Kita ni kadang-kadang cakap macam-macam ni. Cakap tak nak kalah. Kita boleh berjanji benda yang akan datang, benda yang tak pasti. Benda yang akan datang, benda yang pasti milik Allah, bukan milik kita. Tapi kita suka berjanji. Ustaz cantik, confirm datang. Confirm jadi. Boleh manjang. Setiap janji yang kamu lafazkan, ia menjadi amanah. Dan orang yang mendengar janji kamu tak tunaikan di atas muka bumi, kita akan berbalah di hari akhirat. Tuan-tuan bayang bagaimana orang yang memimpin, yang suka berjanji dengan orang-orang lain, dan ketika mana kamu tak boleh tunaikan janji tersebut, orang yang mendengar janji kamu akan berbalah di hari akhirat. Kalau kita tengok beribu-ribu orang dengar kita, beratus-ratus orang dengar kita, ketika itu kamu tak tunaikan janji kamu, orang yang mendengar janji kamu akan berhujah di hari akhirat. Kita akan jadi muflis teruk. Kita sambung azan dulu nak terus.
Baik tuan-tuan, jadi kita berhenti pada amanah dalam masyarakat. Yang pertama, janji. Kita bacakan tadi dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-8. Allah berfirman, wallazina hum li amanatihim wa ahdihim rahun. Beruntunglah orang-orang yang memelihara amanah dan janji-janjinya. Setiap perkara yang kita janjikan, yang kita lafazkan, perlu dikotakan. Kamu tak kotakan, orang yang mendengar janji kamu akan tuntut di hari akhirat kelak. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat yang pertama, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, penuhilah janji-janji kamu. Contohlah tuan-tuan, saya janji dengan tuan-tuan, tuan-tuan duduk diam-diam. Kejap lagi lepas kita kuliah, lepas mayang ada ayam gulik dekat luar. Tengok-tengok tak ada ayam gulik. Apa akan jadi? Saya selamat balik. Saya ustaz cabut lagi dah. Tapi kita akan berhujah di hari akhir kelak. Ustaz tu bohong tu. Kita tunggu sampai pukul 10, satu ayam ekor pun tak ada. Kita akan berhujah. Itu yang menjadikan masalah. Yang kedua, yang pertama tentang janji dalam masyarakat, yang kedua ialah kepercayaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, addi amanah ila man iktimanka, tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayai kamu. Kita duduk dalam masyarakat, orang percaya kepada kita. Bila orang percayakan kepada kita, orang bagi tugasan kepada kita, kita kena laksanakan. Kalau tidak, kita khianat terhadap kepercayaan yang orang berikan kepada kita. Sebagai contohlah malam ni tuan-tuan,
Malam ni tuan-tuan, tuan-tuan amanahkan, berikan kepercayaan kepada saya untuk jadikan majlis ilmu. Tiba pula saya duduk dekat depan ni, bagi tajuk lain, dia cerita pasal lain. Cerita pula merepek dekat depan ni. Daripada dia cerita, daripada mula dia sekolah sampai dia jumpa orang ni, sampai semua habis dia cerita. Masuk bab tak masuk lagi ni. Dan habis masa, saya akan berhujah dengan tuan-tuan di hari akhirat kelak. Ustaz datang malam tersebut, buka tajuk-tajuk lain. Dia membuang masa kami. Kami duduk dekat sini punya lama. Kita akan berhujah. Jadi masalah tak pada saya? Jadi masalah. Kalau saya tahulah perkara ini menyukarkan saya, baik saya tak datang malam ni. Saya tidur kat rumah lagi bagus. Tetapi bila amanah itu diberikan kepada kamu, kamu berjaya, kamu akan dapat ganjaran. Tapi kalau kamu khianat, kamu akan dapat satu balasan yang mana kita akan berbalah. Kita akan berbalah ni. Sebab kepercayaan diberikan kepada saya tak tunaikan kepercayaan tersebut, kita akan berbalah. Berapa ramai malam ni yang tak puas hati. Ustaz buang masa kita lah, baik kita duduk rumah tadi lagi bagus. Perkara ini akan jadi. Dan contoh yang kedua, kalau yang paling mudah, tuan-tuan suruh saya beli barang. Ustaz nak pergi kedai kan, Ustaz tolong beli sekali boleh? Boleh. Kebetulan pula saya beli barang tu buy one free one. Free saya sebat, barang tu saya pulangkan balik. Khianat. Sebab barang itu adalah hak dia. Kadang-kadang kita buat tak? Kita buat. Aku penat beli, dapat buy one free one, aku masuk aku punya lah. Ingat, kamu khianat di atas kepercayaan seseorang. Barang itu tetap miliknya. Itu di antaranya. Yang keempat. Yang ketiga tentang masyarakat. Yang keempat, amanah dalam kepimpinan. Kita semua ni adalah pemimpin. Tidak ada orang yang terkecuali bukan pemimpin dalam surau ni. Apa maksud dia? Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan dipertanggungjawabkan terhadap apa yang kalian pimpin. Yang pertama, seorang amil, iaitu ketua yang diangkat oleh kumpulan kamu menjadi pemimpin. Seorang amil akan bertanggungjawab terhadap mereka yang dia pimpin. Yang kedua, seorang laki-laki, iaitu seorang suami akan dipertanggungjawabkan terhadap apa yang berlaku di dalam keluarganya. Yang ketiga, seorang wanita, iaitu isteri, akan dipertanggungjawabkan apa yang berlaku di dalam rumah tangganya. Yang keempat, seorang hamba akan dipertanggungjawabkan apa yang terjadi pada majikan dia. Kalau kita bukan seorang pemimpin, kita akan jadi seorang suami. Kalau kita bukan seorang suami, kita akan jadi seorang isteri. Kalau kita bukan seorang isteri, kita akan jadi seorang pekerja. Maksudnya kita ni semua adalah pemimpin. Setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan apa yang terjadi pada kamu pimpin. Dan kita akan dibuatkan berhujah dengan orang yang kita berurusan. Pemimpin akan berhujah dengan rakyat. Suami akan berhujah dengan ahli keluarga dia, termasuklah isteri. Pekerja akan berhujah pula dengan majikan-majikan dia. Kita akan berhujah. So itu kalau kita lihat benda ni payah sebenarnya. Sebab bila melibatkan manusia menjadi payah, orang yang tak puas hati terhadap kamu, kita akan berhujah di hari akhirat kelak. Dan pasti kita akan kalah. Inilah perkara yang menyukarkan kita. Sebab itu dinyatakan di dalam Islam, amanah ini tidak sanggup dipikul oleh langit, bumi dan gunung ganang. Itu perkara yang keempat. Perkara yang kelima, iaitu amanah dalam tugasan. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58, innallaha ya'murukum at-tu'addu amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Wa idza hakuntum bainan nas an taqkumu bil ad. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah menetapkan dengan adil. Ada dua perkara. Pertama, ketika mana kamu diberikan kuasa, nak melantik orang, lantik dengan betul. Jangan lantik ikut suka. Jangan lantik bukan ikut kepakaran. Bukan lantik ikut suka hati kamu. Bukan lantik mengikut kepentingan kamu. Lantik orang itu dengan kepakaran dia. Perkara ini tuan-tuan dan puan-puan Allah, dalam satu riwayat, ketika mana Rasulullah membuka Fathul Mekah, bawa apa? 10,000 tentera. Rasulullah daripada Madinah datang ke kota Mekah, 10,000 tentera. Rasulullah takluk kota Mekah dengan 10,000 anggota tentera. Rasulullah berjaya dan Rasulullah pergi ke Kaabah. Bila sampai dekat Kaabah, Rasulullah jumpa Uthman bin Talhah. Sebab apa? Uthman bin Talhah memegang kunci Kaabah. Rasulullah bagi tahu, wahai Uthman, bak sini kunci Kaabah. Uthman bin Talhah mengatakan, ya Rasulullah, biarlah aku pegang ya Rasulullah. Sebab orang yang pegang kunci Kaabah ni, dia akan berketurunan. Dia akan turun pada anak, cucu, cicit, siapa yang pegang orang hebat. Jadi Uthman bin Talhah mengatakan, ya Rasulullah, bagi aku pegang ya Rasulullah. Macam mana pun aku akan pegang.
Rasulullah kata tak bagi pada Rasulullah. Dipujuk bila dia nak bagi, Ibnu Abbas duduk kat sebelah. Ibnu Abbas mengatakan, ya Rasulullah, kunci tu lebih baik bagi aku. Maksudnya ramai yang berebut kunci Kaabah ni. Ramai yang berebut. Rasulullah kata tak bagi pada Rasulullah. Rasulullah ambil, Rasulullah buka Kaabah, Rasulullah masuk dan Rasulullah tawaf. Ketika mana Rasulullah tawaf, malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, kembalikan kunci Kaabah kepada Uthman bin Talhah. Sebab dia orang yang amanah, memegang jalak, layak memegang jawatan tersebut. Lalu diserahkan semula. Sebab itu antara kita, orang yang diberikan kekuasaan oleh Allah, nak lantik orang, kamu kena ingat lantik orang yang tepat. Jangan lantik ikut suka hati. Allah nyatakan dalam Al-Quran, akibatnya kamu akan tanggung akibat yang pedih. Sebab kamu salah. Yang kedua, bila kita duduk dalam satu urusan, buat tugasan tersebut, buatlah dengan amanah. Buat ikut skop kerja. Tuan-tuan, saya bagi contoh. Saya dulu bila jadi setiausaha ni, waktu pemilihan surau-surau, saya kena handle 22 surau punya pemilihan, jenuh ke sana ke sini ke sana. Ada satu kali ni pemilihan Bilal, ramai sangat calon, sampai calon-calon lain tak nak pula. Bila sangat ramai calon, saya bagi tahu, Bilal ni kamu tahu tak apa skop kerja Bilal? Azan ustaz. Maksudnya kamu tak faham lah tu. Saya kata di Selangor, orang yang memegang jawatan Bilal, kamu kena uruskan jenazah. Itu tanggungjawab kamu. Daripada 5 orang, 4 tarik diri. Sebab urus jenazah punya pasal, tinggal seorang. Cakap, yang ni kamu boleh? Boleh ustaz. Pasal apa? Saya pernah jadi jenazah kejap. Dia pernah jadi berlakon jadi jenazah, masa khusus jenazah tu lah. Dia kata, jadi ini antaranya. Sebab kadang-kadang ada di antara kita pegang jawatan, tapi kamu tak tahu skop kerja. Ingat, skop kerja tu kamu bertanggungjawab dekat depan Allah nanti. Kamu akan dipertanggungjawabkan sebab kamu memegang jawatan tersebut, tapi kamu tak tahu apa patut kamu buat. Ini perkara yang kita kena ingat. Bacalah elok-elok perkara tersebut, kamu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam tugasan. Dan yang terakhir, sebelum tu tuan-tuan, sebelum terakhir, tentang tugasan, saya kongsikan Datuk Mufti ajar kepada kita. Datuk Mufti, dia ada satu soalan dekat laman web Mufti Wilayah, iaitu tentang apakah hukum free rider. Bila saya baca, saya ingatkan free rider ni Foodpanda, tak pun Food Grab kan. Bukan. Free rider bermaksud apabila satu tugasan diberikan secara berkumpulan. Kita dalam surah At-Taqwa ni, kita pejah berkumpulan, kita buat gotong royong. Dan apabila kamu diberikan dalam berkumpulan, segelintir daripada ahli kumpulan tak buat kerja, tetapi manfaat dia nak. Sebagai contoh, kumpulan tadi diiktiraf sebagai kumpulan yang pertama, menang pula, dapat hamper duit RM100. Orang yang tak buat kerja, dia minta balasan tu, duit aku nak, nama aku dalam kumpulan. Tapi kau tak buat kerja, apa hal pula nama aku dalam tu ada? Ini namanya free rider. Manfaat dia nak, tapi kerja tak nak buat. Ini namanya free rider. Pertama, Mufti mengatakan, pertama, dia khianat amanah yang diberikan. Kedua, dia menipu. Ketiga, tiada ketekunan. Dan yang keempat ni penting, dia menzalimi ahli kumpulan. Ahli kumpulan akan bercakap depan Allah nanti, ya Allah, Fulan bin si Fulan ketika mana buat kerja, dia tak buat kerja, ya Allah. Kalau lah ahli kumpulan tu 10 orang, mungkin sikit. Kalau 100 orang, tuan-tuan, mampu kita nak jawab. Kamu dapat manfaat yang sedikit, tapi kamu kena berhujah di hari akhirat. Sebab apa? Kamu khianat dalam amanah berkumpulan. Ini namanya free rider. Sebagai contoh yang lain lah tuan-tuan, kita surah At-Taqwa setiap tahun buat korban. Biasanya kalau korban ni, setiap tahun akan ada baju baru. Baju tahun lepas tak pakailah baju baru lah. Tahun ni 2025, 2024. Dan baju ni dia akan bagi sehari sebelum kita buat korban. Semua akan dapat. Kamu ambil hari ni baju, tapi besok kamu tak datang, kamu khianat. Manfaat kamu ambil awal, tapi hari kejadian kamu tak datang. Kamu kena ingat, ramai ahli kalangan kamu akan tuding jari dekat Allah, ya Allah, dia ambil manfaat tapi datang tak datang. Kita selamat di atas muka bumi, tapi kamu tak akan selamat di hari akhirat kelak. Sebab itu bila amanah dalam pekerjaan, kena jaga betul-betul. Jangan suka hanya dapat sedikit manfaat, tetapi di hari akhirat kamu akan terjerumus ke dalam neraka Allah. Sebab itu langit pun tak nak, bumi pun tak nak, gunung pun cabut lari. Sebab benda ini menyukarkan manusia. Itu di antaranya. Dan yang terakhir, iaitu amanah yang keenam. Amanah yang keenam ialah amanah dalam menetapkan sesuatu keputusan ataupun amanah dalam bermuasyarat.
kita bermusyarat kena ada amanah, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang dibicarakan dan terjadi dalam majlis-majlis pertemuan, majlis-majlis tertutup perlu dilandaskan dengan amanah. Sekiranya perbincangan itu mengatakan dalam ahli kumpulan, ahli musyarat, jangan pecahkan rahsia ni, kamu jangan pecahkan. Tapi kalau kamu sebarkan juga maklumat yang itu rahsia, kamu akan bertanggungjawab dengan ahli kumpulan kamu, akan berhujah dengan Allah. Ya Allah, ni tak boleh pakai ni, muka je baik. Dah bincang benda jangan bagi tahu, kamu bagi tahu juga. Kamu tidak ada amanah dalam pembincangan. Bukan setakat ramai-ramai, berdua pun jadi amanah. Sebab apa? Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza haddasa ar-rajulu bil hadisi summa tafata fahiya amanah." Iaitu apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain, dua orang je ni, Tok Imam cakap dengan Tok Bilal dalam keadaan dia pandang kiri, dia pandang kanan, itu adalah rahsia. Rahsia itu perlu dijaga dengan amanah. Kamu bagi tahu, kamu khianat amanah tersebut, walaupun dua orang. Jadi kadang-kadang kita nak simpan, tapi kadang-kadang dia kata, aku ni nak bagi tahu salah, tak bagi tahu salah, aku bagi tahu juga. Ingat, perkara tersebut bila kamu khianat amanah, kita akan bertanggungjawab di hari akhirat kelak. Sebab Allah dah nyatakan banyak kali dalam Al-Quran, dua perkara dalam surah Az-Zumar ayat 31, dan ada satu lagi ialah sebuah hadis, Rasulullah ditanya oleh sahabat, wahai ya Rasulullah, adakah benar di hari akhirat nanti kita ni akan berhujah? Kita akan berhujah di atas muka bumi sama, kita akan berhujah di hari akhirat sama macam di atas muka bumi? Rasulullah jawab, na'am, la yukarrara anna alaikum hadda yu'addala zihaqqi haqqu. Kamu akan berhujah di hadapan Allah sama macam mana kamu berhujah di atas muka bumi. Selagi mana kamu tak puas hati, kamu akan diputuskan di hari kelak. Dan bila Allah mengadilinya, kamu akan jadi kalah. Kamu akan jadi kalah. Jadi kita jangan bawa perkara yang ada masalah di atas muka bumi sampailah ke hari akhirat kelak. Jadi tuan-tuan, saya berhenti sampai di sini. Kemudian kita akan sambung bab ini, bab akan datang. Imam Idu Qudamah kongsikan kepada kita balasan dan siksaan kepada orang yang tidak amanah. Tadi kita nyatakan amanah ada 6. Tapi Imam Idu Qudamah sambung pada bab yang bukan bab seterusnya, dalam bab yang sama, balasan orang yang tidak dapat tunaikan amanah dan apakah siksaan yang kamu akan hadapi. Yang baik itu datang daripada Allah, kekurangan itu datang daripada saya sendiri. Saya minta ampun, saya minta maaf sekiranya tersalah bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadli subhanaka rabbi amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.